Puncak gunung mencecah awan. Pandangan indah menawan kalbu. Bayu berhembus, segar nyaman. Inilah Malaysia, tanah airku. Sungai mengalir menuju lembah. Lopak dan paya tentram tenang. Tapi, mengapa susah di negeri bertuah? Alamnya kaya, nasib terhalang. Okey ya, okey. Kamu pergi sekolah ya. Kamu pergi sekolah betul-betul. Alah, Boleh dudukkan. ya Allah, adikku. Janganlah bimbang, Kak. Mereka akan selamat. Ya Allah. Ya Allah, apa saya jadi berada? Ya Allah, ya Allah. Dah bertahun kerjaan membina jambatan. Tengoklah. Papan-papan kayu-kayunya semua sudah retak. Belum juga diperbaiki. Entah apa yang dinanti. Entahlah kenapa orang-orang kampung sendiri yang tak boleh baikinya. Walhal kerajaan sendiri yang telah membina jambatan itu di dalam rancangan 5 tahun yang pertama. Jadi kerajaan harap rakyat pula bekerjasama untuk membuatnya. Seperti membaiki jambatan itu pula, bukan? Tolong bukakan pintu kereta. Terima kasih, Encik. Sama-sama, Kak. Apa lagi yang ditakutkan? Kan kau dah selamat. Itu siapa? Itulah Sarjan Bakhtiar, anak bekas Tok Pengeluar Abbas. Dia baru saja habis perkhidmatan dari Askar Melayu. Dan itu isterinya yang dia berkahwin di bandar dahulu. Terkejut dia buatnya, bang. Terima kasih, Jah. Nasib baik juga abang tu berenang. Habis basah baju abang. Terima kasih, Cik Ibrahim. Kerana bersusah payah menolong saya. Salah-salahnya daripada saya sakit hati sampai kemari. Kita sama makhluk patut tolong menolong ya. Saya balik ya. Baik, selamat Cik Ibrahim. Selamat dia. Selamat jalan. Bang, Ya? telinga bang tu ada lumpuh, bang. Iya. Kita ni jauh lagi dari rumah kita. Marilah kita pergi. Dari kampung, kita ke bandar. Dari bandar, kita baliklah ke kampung, Jah. Apa tu masalah yang tak ada, eh? Apa kerjanya? Kalau diganggu-ganggu begini selalu, 10 tahun sekalipun, kita tidak akan dapat apa-apa keputusan. Ada-ada saja halangannya. Ada kala pula, Tuan Bendahari tak hadir. Kononnya, kambingnya hilang. Ada kala pula, Tuan Setiausaha tak hadir. Kononnya, belum ambil air daripada sungai. Kebaikan dan keburukan kampung kita ini, semuanya terletak di atas batu kepala kita sendiri. Jadi engkau duduk di situ berbual dan menulis saja, pekerjaan tu berat. Anak engkau yang buah tu entah ke mana perginya. Kalau sayangkan dia, kenapa dia tidak bersama? Apa? Mentang-mentang sekolah cuti, apa lagi? Merayau sajalah dia. Kasim? Ya. Engkau teruskan syarat ni, Boleh, apa salahnya? Papa, anak seorang pun kau tak boleh jaga. Hei, mana minyak kelapa tadi? Rupa sini kerja. Kau ni ada-ada saja. Semua harapkan aku. Sekarang, saya sebagai pengerusi. Ini ada satu cerangan tau.
dirasik-rasik kan saja. Semalam, aku mesti siapkan putih-putih untuk musyarat, Bang. Banyak urusan-urusan di kampung kita ni yang mesti kami jalankan. Ini engkau datang menghalang. Apa, engkau tak boleh cari si baba tu? Semuanya kau nak harapkan kepada aku. Anak dan ayah sama saja. Tak mau duduk di rumah langsung. Sudah, jangan cakap banyak. Kau pergi cari si baba tu. Ismail, Baktiar. Apa khabar? Baik, Ismail. Apa kena basah tuyuk ni? Di sana tadi, saya baru menolong menyelamatkan budak jatuh sungai, Ismail. Ismail, ini Khadijah isteri saya. Kami baru berkahwin di Kuala Lumpur, genap setahun. Apa khabar Cik Khadijah? Khabar baik. Ini... Pak! Pak, pagi Pak! Tak mengapalah Cik Mak, ya. Lain hari sajalah. Saripah ni tak habis-habis dengan perangannya. Semuanya salah. Kadang-kadang meluat aku dibuatnya. Fikirannya kolot. Bersabarlah, Maya. Rumah yang terbakar tu, jangan pula disiram minyak. Pak Tiar, saya ada sedikit urusan cemas. Biar saya pulang dulu ya. Tak habis-habis. Dah kahwin bertahun-tahun, masih belum juga bertukar corak kehidupan. Marilah, Jah. Tak jauh lagi sampai rumah kita. Lima tahun yang lampau, kampung ni tak begini merusut. Tetapi mengapa begitu pula? Beratkan beg tu, Jah? Tergelak kaki tu? Kasutlah, Bang. Jah. Buat sementara waktu ni, kasut pula, Nek Tuan. Jah, kita pun dah sampai. Itu pun mak, abah dan adik kita, Jah. Mak! Abang dia. Mak, pandai pula Bahtiar memilih isterinya sendiri. Apa khabar, Mak? Khabar baik, nak? Di bawah tu. Naiklah Khadijah. Aku pun nak tengok menantu juga. Hush. Tengok tu, ada patah pagar tu. Bahtiar! Ya, baiklah, Mak. Bahtiar datang ni. Lepaslah. Minggu sudah, pagar ni baru saja saya betulkan, Mak. Ini dah patah pula. Tak apalah, Mak. Nanti saya betulkan. Mak, pergilah berehat dulu, Mak. Baiklah. Ada kerbau pun tak ditambatnya. Habis patah pagar ni dibuat ni. Abang. Bang. Marilah minum dulu. Sikit lagi ni, ha? Apa yang Kak Tijah masak untuk bawa kemari? Tak banyak, Mak. Tetapi semuanya makanan yang berzat. Cuba Mak tengok ni. Telur ni banyak zatnya. Memang elok untuk makanan orang bekerja berat. Seperti Abang Bahtiar dan kita semua. Seperti buah-buahan, susu yang Jah bawa ni semuanya berzat, Mak. Abang, ini kan susu panas? Terima kasih, Jah. Minggu hadapan ni, saya akan pergi tebang bulu-buluh di hutan. Dapatlah saya gantikan pagar yang lama di hujung penjuru sana tu. Mak, jemputlah, Mak. Kak Tijah, makanlah bersama. Penat juga kau datang dari rumah tadi. 2-3 hari lagi kita nak mengubah. Lepas 3 bulan kita nak menuai. Bertambahlah pendapatan hasil kita. Bagi diri Jah, sungguh pun di Bandar Sulaman dan segala kemudahan ada seperti teksi dan bas dan semuanya senang. Bila kita nak ke mana-mana saja, tetapi apa, Jah? Jah rasa di sini lebih sesuai dengan Jah. Lagipun udaranya bersih. Pendek kata, semuanya ada di sini. Kalau kita di bandar, semuanya hendak dibeli. Di kampung, kalau kita nak menanam pokok bunga, apa jenis saja ada. Asalkan kita rajin dan berusaha. Semuanya tu terpulang kepada diri kita sendiri. Lagipun, Jah isteri Abang Bahtiar. Allah memberikan kita tanah yang subur. Kenapa setengahnya kita ni malas berusaha untuk mengerjakannya? Tengok tu, kerbaunya dilepas-lepaskannya saja hingga habis merosakkan tanaman orang lain. Hai, tak tahulah. Entah apa yang saya nak cakapkan lagi. Besok sebelah pagi, saya akan pergi ke rumah Semail. Abang,
Jah pun besok pagi ada menjemput Kengkawal untuk mengajar secara bersembunyi. Baguslah, Jah. Pandai-pandailah Jah mengambil hati mereka supaya dapat kita pimpin ke satu jalan yang berfaedah. Dan jangan supaya mereka hidup dengan melulu begitu saja. Hari pun dah petang, Mak. Pak, bangunlah Pak. Baba. Baba nak pergi sekolah? Ya Pak, Bapa minta duit 2% untuk belanja sekolah. Apa saya tak minta dengan Mak? Mak tidur. Nah, 2%. Terima kasih Pak. Hai, balik jauh-jauh malam? Sedap tak tidur di luar? Entah apa dia buatnya merayau malam-malam hari. Agaknya kumah Khatijah lah tu. Baba, lekas pergi sekolah. Nanti lambat. Tengok sikit, Pak. Kalau nak beli pi pun, janganlah di depan anak kita. Tengok tu. Dia lapar. Pak tak pernah masakkan makanan untuknya. Jadi, abang beri dia 20 sen. Kita tak boleh buat begini selalu. Di mana kita nak cari duit? Kita mesti berjimat cermat. Oh, Pak ingat. Abang merayau ni pergi rumah Khatijah ya. Tak baik Pak menyangka yang bukan-bukan. Buruk padahnya kalau orang dengar. Kita mestilah menjaga hati jiran-jiran kita. Ini Jah. Wah, cantik betul bunga yang jahat tu ni. Biarlah abang pergi dulu Jah ya. Hari pun dah dekat pukul 10. Nanti terlambat pula abang pergi. Baiklah bang. Jah pun ada juga menjemput kawan Jah untuk mengajar secara bersembunyi. Ya? Ya. Oh, Cik Jah. Oh, Kak Ma. Kak Tun. Kak Minafa ada juga. Ramai lagi. Jemputlah naik. Jemputlah semuanya naik. Biarlah abang pergi dulu Jah ya. Iyalah. Pagi Cik. Pagi Jah. Selamat pagi. Jemputlah naik. Jah, biarlah abang pergi dulu ya. Di mana Kak Leha? Dia tak datang ke? Dia tengah masak. Itu dia Bastian datang. Sharifah, ada suami Cik Sharifah di rumah? Ada, dia tengah tidur lagi agaknya. Marilah kita pergi. Ismail. Assalamualaikum, Mael. Pak Sial. Jemputlah naik. Terima kasih, Mael. Hai, baru bangun tidur. Jemput naik ke depan. Jemput duduk. Baik. Apa khabar, Mael? Wah, baik. Terima kasih, Mael. Duduk. Cawan, Mael. Tengoklah, cawan ni. Dari semalam dia tak cucinya. Ya. Begini, Mbak Tia. Semalam saya pergi Mas Leman. Bercakap-cakap berkenaan baju di tanah pinggir tu. Jadi, saya terlewatlah balik sikit. Jadi, sampai di rumah, saya nampak pintu dah dikunci Dek Saripah. Saya tak kuasa mengejutkannya. Tidur saya di luar. Nyamuk bukan main banyak pula. Tak lena dibuatnya. Jadi, saya berbaringlah di kursi dalam tu. Alih-alih, saya tersadar bila Mbak Tia memanggil saya tadi. Kalau Mbak sekali pun balik, Mael, tak eloklah buat begitu. Oh ya. Tujuan saya datang kemari ni, saya bercadang. Kau dapat kata sepakat daripada Mael untuk mengadakan perjumpaan di belah raya kampung kita tu. Jadi, saya berharap sangat kepada Mael supaya dapat mengumpulkan semua ahli jawatan kuasa kampung ni untuk hadir di hari perjumpaan tu. Supaya dapat kita membincangkan keadaan kampung kita ni. Jadi di samping tu tidak sia-sialah pula bagi pihak kerajaan yang telah bersusah payah
mengadakan belah raya di kampung kita tu. Kalau kita gunakan untuk perjumpaan. Kalau begitu, memang baiklah. Saya bersetuju benar dengan cadangan Cik Bakhtiar tu. Lagipun, saya sebagai pengurusi tak menjadi keberatan. Saya akan cuba mengumpulkan ahli jawatan kuasa kampung ni. Pak? Oh, Pak. Mana kopi tak dikeluarkan? Tak apalah, Mak. Baiklah, Mak. Saya pulang, Kambing ni kalau dipelihara dan dikandang, kan baik? Ya, balai raya pula dijadikan kandangnya. Abang, itu pun orang datang. Apa ni? Yang saya suruh Mak jemput tu hanya orang-orang yang berkenaan saja. Ini anak dan isteri mereka pula yang dibawanya. Mana dia Cik Mael? Wah. Ini nak mesyuarat kan tak nak berjudi? Oh, tak heranlah. Rupanya ada orang cantik. Kenapa ni? Tak faham saya. Ketiga ni isteri saya dan dia ada tugas di sini. Mana si Mael? Itu pun Cik Mael datang. Apa ku buat Mael? Kita ni dah terlewat. Yelah, isteri saya sakit kuat. Saya mesti mendapatkan tuan doktor. Hashim, kau ada motosikal kan? Ya, tentang pergi tu aku boleh. Tetapi bagaimana nak jemerang jembatan yang separuh patah tu? Beginilah. Abang pergi ke jembatan tu dengan motosikal dan sampai di sana nanti abang berjalanlah ke seberang. Dan abang pinjamlah kereta si Ali di seberang sungai tu. Bukankah abang ada lesen mandu kereta? Kalau tidak pun abang telefon pun boleh juga. Ya, betul juga kata jatuh. Kalau begitu, biarlah abang pergi dulu ya. Ja, pergilah bersama Mael. Dan cubalah buat apa yang boleh kepada Sharifah ya. Baiklah. Baba, nak minum kopi? Susu pun ada juga. Kau salah panggilkan makcik sebelah tu, Baba. Ya, Mak. Tengok tu, belum mati lagi dah dibawanya pulang. Sebenarnya kau tidak nak tambah ilmunya sampai Sharifah mati tak? Aku takutlah nanti aku dekat sini kena pula ilmunya. Mari kita pergi. Pak, lekas. Mak dah tenat. Pada masa inilah Sharifah mahu pertolongan daripada kawan-kawannya. Bukan masa kenduri kendara saja. Ketawa sama-sama. Menangis seorang sajalah. Nampaknya Sharifah ni penat. Panas sungguh badannya. Agaknya doktor akan sampai sekejap lagi. Bagikan saya kad. Temperaturnya sudah pun kurang. Sambungkan ubat yang sama. Baiklah, terima kasih Tuan Doktor. Isteri Encik, 2 minggu lagi bolehlah pulang. Janganlah bimbang. InsyaAllah dia akan sembuh semula. Isteri Encik telah pun dihinggapi oleh penyakit demam malaria. Jadi untuk menghilangkan merebaknya penyakit ini, kita mesti bersihkan halaman rumah kita dan juga kampung kita. Assalamualaikum, Mael. Waalaikumsalam. Saya ni baru balik daripada bilik gerakan kita. Apa khabar Cik Sharifah? Kali yang ketiga, saya pergi ke hospital. Nampaknya demam tu dah baik. Tapi kata tuan doktor, 2 minggu lagi bolehlah dia balik. Lama juga ya. Tetapi baguslah begitu. Asalkan selamat. Hai, sibuk nampaknya si baba tu membersihkan halaman. Baru tadi saya terangkan bagaimana nak menjauhkan daripada penyakit malaria yang telah dihinggapi oleh maknya tu. Baguslah, Mak. Kanak-kanak kalau kita ajar dari masa kecil apa artinya tanggungjawab, besar kelak senanglah kita. 2 hari yang lepas Mak sibuk. Jadi Jah dan saya hiaskanlah balai raya dengan peta-peta rajah dari hal kampung kita ni. Jikalau tidak ada halangan bagi Mak besok bolehlah kita adakan mesyuarat jawatankuasa kampung. Iyalah, kita akan membagi-bagikan tanggungjawab tiap-tiap seseorang. Saya akan jumpa mereka. Besok kita adakan mesyuarat. Biarlah sepulang dulu, Mak. Saya ni ada urusan. Baiklah. Bakhtiar, jangan lupa pukul 9 besok. Bye-bye. Tuan-tuan dan Cik Puan, nampaknya ahli-ahli jawatan kuasa kita ni tidaklah nampaknya bertukar. Bertambah pula, Cik Bakhtiar ni
selaku pegawai kemajuan kampung kita dan isterinya Cik Khatijah ni sebagai penolongnya. Dengan kerjasama tuan-tuan, dapatlah kita menuju ke arah kemajuan. Ini di tahun musim. Terima kasih. Oh ya, saya jemput tuan pegawai kemajuan kampung kita ini untuk menerangkan dari hal buku merah ni. Terima kasih. Sama-sama. Tuan Pengurusi. Itu barulah kena pada tempatnya. Tuan-tuan dan Cik Puan, inilah yang dinamakan buku merah. Di dalam buku inilah kita akan catatkan segala kemajuan-kemajuan dan kemunduran dari hal kampung kita ini. Di sinilah dapat kita berbincang bersama dan mencari jalan untuk mengatasi perkara yang besar atau yang kecil. Oleh itu, rakyat mestilah menanam serta memupuk semangat, kesanggupan berusaha menolong diri sendiri, lebih mempercayai tenaga dan daya sendiri daripada mengharapkan bantuan orang lain, dan bersedia bergotong royong dan menuju ke arah kemakmuran dengan sama-sama menjinjing yang ringan dan sama-sama memikul yang berat. Kita sudah pun tahu bahawa di hadapan kita penuh perkara kehidupan dari hari ke sehari, iaitu cara-cara bercucuk tanam yang baik, cara-cara menjaga kesihatan, kebersihan kampung dan ataupun ternakan, perikanan dan membuat getah. Tuan-tuan sudah pun tahu ajaran Tuhan, iaitu Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa, melainkan bangsa itu mengubahnya sendiri. Pak Cik Khatijah. Nanti sekejap. Saya nak cakap sikit lah. Tak mengapalah Cik Mak apa khabar Cik Sarifah? Sarifah baik. Iyalah, pagi besok saya terpaksa pergi ke hospital untuk bawa dia pulang. Oleh kerana dah jumpa Cik Khatijah ni, tolong berikan kunci balai raya kepada Baktiar ya. Iyalah, Abang Baktiar pun kata dia akan ke balai besok untuk menghabiskan kerjanya. Menampak peta-peta di bilik gerakan kita tu. Anak saya, si Baba tu, kalau pulang lepas sekolah agama, selalu saja lapar. Maklumlah, orang dapur tak ada. Jadi, teruklah saya sikit. Sabarlah Cik Mak besok kan Sarifah akan pulang. Tambah salam saya kepada Cik Sarifah ya. Baik, Cik Khatijah. Nampaknya kita nak kena ubah ke kanan sedikit ni ha. Mari kita ubah kan? Mari saya, mari. Ramai tu yang lelaki menolong kerja. Badan kami tegap. Tetapi tiang yang kecil tu pun tak dapat dicabutkan. Oh, ya. Saya pun tak kenal siapa. Dah habis kelas agama. Sekarang ni pukul berapa? Sekarang dah pukul 5. Abang ingat pukul berapa? Oh ya, ingat tak Jah? Cik Mak tadi ada beri kunci balai raya pada Jah untuk abang. Patutnya besok pagi-pagi lagi dia akan ke hospital untuk mengambil Cik Sarifah pulang. Kunci tu simpanlah, Jah. Di rumah nanti berikan pada abang. Menanamnya seorang diri saja tadi. Bila nak mencabutnya, 2 orang pun tak tercabut. Ali! Sob! Mari tolong kami ni ha! Kenapa dia baca? Tolong sabutkan tiang ni. Ini tenang aja ni. 1, 2... Aku nampak anak kunci rumah. Aku nampak Cik Ismail bergurau dengan Khatijah. Aku nampak dia bersama-sama masuk ke dalam. Aku nampak dia pegang tangan dalam dua. Aku akan tunjukkan apa Syarifah boleh buat. Kau jangan takut Syarifah. Aku akan minta tolong dari sepupuku di kampung sebelah.
menunjukkan keganasan manusia. Aku tidak sangka di dalam kampung ini ada terjadi kelakuan begini. Patut kita serahkan pada pihak polis untuk menyiasat perkara ini. Tuan Pengurusi dan tuan-tuan sekalian, bagi pendapat saya tentang perbuatan ini, kerana masih ada orang-orang dalam kampung ini yang masih belum faham kewajipan saya di sini. Jadi untuk mengatasi itu semua, terpulanglah kepada ahli jawatankuasa untuk menerangkannya apa arti semangat, cinta dan sayang kepada kampung. Yalah, saya setuju dengan penjelasan Cik Bakhtiar. Ingat tak 2 tahun yang lalu, habis ternakan kita mati kerana lambat memanggil pegawai haiwan datang kemari untuk memberi nasihat. Kerana semata-mata mengharapkan seorang pada seorang. Awang mengharapkan pada Hashim. Hashim pula mengharapkan pada Kasim. Akhirnya, kita penduduk kampung ini juga yang rugi. Ada pula setengah-setengahnya penduduk di sini mengeringkan air petak bendangnya dengan tidak mengirakan jiran-jirannya. Apalagi, habislah tanaman kawannya jahanam. Ada juga setengah-setengahnya penduduk kampung kita ini, bila saja mendapat bantuan baja dari pihak kerajaan, dijualkannya pada orang lain. Apa yang telah terjadi? Habislah pokok-pokok getah mereka musnah. Seperti kata, hidup segan mati tak mahu saja. Saya rasa yakin, kalau penduduk-penduduk di sini faham dengan jelasnya, kejadian ini tidak akan berlaku. Semangat tolong-menolong di antara satu sama lain. Di sini, patutlah saya tegaskan, dalam tiap-tiap negara yang merdeka dan berdaulat seperti negara kita ini, adalah berkehendakkan kepada rakyatnya yang mempunyai jiwa merdeka juga. Jika negara merdeka, tetapi rakyatnya tidak mempunyai jiwa kemerdekaan, maka kemerdekaan yang kita perjuangkan itu tidak memberi erti kata mengikut erti kata yang sebenarnya. Jadi, apa yang saya harapkan dari tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, supaya tiap-tiap seorang daripada tuan-tuan dan puan-puan semua, bila saya menyebut tentang jiwa dan semangat merdeka, ini adalah mempunyai pengertian dan tafsiran yang luas jika hendak dihuraikan satu persatu. Tetapi biarlah saya terangkan dengan terberingkas, mereka yang tahukan tanggungjawabnya serta berusaha untuk memenuhi tanggungjawabnya itu, mereka ini akan mengurangkan bercakap dan membanyakkan bekerja. Jadi di sini saya suka mengambil kesempatan mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada penduduk-penduduk kampung ini, baik laki-laki dan perempuan, tua dan muda, yang telah berusaha bersusah payah, berusaha dengan giatnya untuk memajukan kampung tuan-tuan ini sehingga menjadi sebuah kampung yang terbaik sekali di dalam daerah ini. Sekianlah saja ucapan saya. Buat penutupnya, saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan ini, saya dengan sukacitanya mengisytiharkan bahawa kampung Serkam Bahagia ini ialah kampung yang terbaik sekali dalam daerah Jatin, Negeri Melaka. Hai! Ada apa? Tuan pegawai daerah nak melawat kampung kita. Silakan tuan. Tuan Ketua? Ya tuan.
Rumah di sebelah kanan kita tu cantik-cantik nampaknya tu. Itu tukangnya Hasim. Tukang Kasim. Oh ya, Hasim. Tukang Kasim. Yang 2 buah lagi tu kami bergotong royong. Oh, baguslah. Begitulah hendaknya kita hidup dalam kampung ni. Kita hendaklah hidup bergotong royong, bertolong-menolong antara satu sama lain. Saya pun bercadang bila saya pencen besok pun nak duduk di kampung juga. Itu rumah yang satu lagi tu cantik-cantik benar tu. Rumah siapa? Itu rumah saya, Tuan. Lawa bunga-bunga anggrek nampaknya. Boleh saya pergi tengok dekat-dekat? Boleh, Tuan. Apa salahnya? Isteri saya memang suka menanam bunga, Tuan. Mari kita tengok. Mari, Tuan. Silakan. Pasti ya? Ya, Tuan. Ini kalau saya tak silap, jenis anggrek Pinang. Tak tahu pula saya, Tuan. Tetapi yang saya tahu, memang ada banyak jenis-jenis bunga anggrek ni, Tuan. Iyalah, Bakhtiar. Ada berpuluh-puluh jenis bunga anggrek yang boleh kita dapati di Tenggara Asia ni. Tapi Tuan, menanam bunga anggrek ni permainan orang kaya saja. Itu betul juga kerana bunga anggrek ni mahal. Ada di antaranya berharga beratus-ratus dan beribu-ribu ringgit. Saya sendiri pun tak sanggup membelinya. Tetapi sungguh pun begitu, ada bunga anggrek yang boleh didapati dengan senang dan murah serta senang pula menjaganya. Misalnya, bunga yang berwarna biji remia itu. Ikatkan saja di tiang kayu dan dibajakan dengan najis lembu pun sudah cukup. Dan berbungalah dia tak berhenti-henti. Kalau tak salah saya, ia ditanam menggunakan arang-arang dan akar-akar kayu. Saya ni kalau bercakap berkenaan dengan bunga anggrek, 2 jam pun tak cukup. Lepas ini ke mana pula kita, Tok Ketua? Tuan, kami besok ada satu cadangan. Hendak membuat jalan dalam kampung kita ni. Jangan bergotong royong. Jika Tuan sudi, datanglah melihat di tempatnya. Bagus juga tu. Dengan kedatangan saya akan dapat meninggikan semangat orang-orang kampung di sini. Ya, Tuan. Lagipun kalau sekira ada apa-apa permintaan hendakkan bantuan besok, fahamlah saya. Baiklah, Tuan. Terima kasih, Tuan. Silakan, Tuan. Oh, ada juga kawasan rumah-rumah sini yang tidak begitu bersih, Tok Ketua. Itu rumah saya, Tuan. Isteri saya pasal membersihkan rumah ni memang kurang sikit, Tuan. Dan saya pula sibuk. Sagadolah, Tok Ketua. Saya boleh tolong nasihatkan isteri Tok Ketua tu. Bangkali itu dia yang duduk di hadapan tangga tu. Mari kita pergi. Ya, silakan, Tuan. Cik Sharifah. Cik Sharifah tidak ada bersama-sama di tempat keramaian tadi? Tidak, Tuan. Tak baiklah begitu, Cik Sharifah. Kita tinggal dalam kampung ini, mestilah hidup bersepahaman di antara satu sama lain. Saling menghormati, bantu-membantu. Dan begitu juga, kita mestilah selalu mendapatkan nasihat-nasihat yang berguna dari jiran-jiran kita. Dan di samping itu, kita mempelajari juga semangat jiwa merdeka. Janganlah Cik Sharifah suka menjauhkan diri dari masyarakat. Kerana dengan cara itu, akibatnya akan merugikan Cik Sharifah sendiri. Lagipun, kalau mengikut ajaran agama kita dan suruhan Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh mempunyai perasaan hasad dengki antara satu sama lain. Semulanya, kita mestilah hidup dalam rukun damai di antara jiran-jiran kita. Dan jangan pula kita selalu mengharapkan sesuatu dari orang lain. Biarlah kita cuba mempelajari berdiri di atas kaki sendiri. Dan juga, berkenaan dengan dewan yang telah dibina oleh kerajaan perikatan itu, janganlah pula dibiarkan begitu sahaja. Hendaknya, selalulah digunakan untuk satu-satu kumpulan, seperti dibuat untuk mempelajari didikan rumah tangga, dan sebagainya untuk faedah kaum wanita kita. Jangan pula salah sangka, dewan itu untuk kaum laki-laki saja. Tidak. Bukan begitu cara dan sebabnya pihak kerajaan membina dewan itu. Rumah tangga dan dewan samalah seperti kaum wanita memakai gelang tangan, subang, cincin sebagai perhiasan kepada perempuan itu. Begitu jugalah dengan rumah tangga kita. Rumah tangga kita hendaklah dihias dengan lansir-lansir tingkap, dibersihkan dan ditanam bunga sebagai perhiasan rumah itu. Saya ingat masa tidak mengizinkan lagi. Baiklah Cik Sharifah ya. Saya balik dulu ya. Kami pulang dulu, Kak Sharifah. Wah, Bang, saya bersalah, Bang. Kerana mengikutkan kehendak perasaan yang melulu dan cemburu buta. Saya berjanji, Bang. Saya akan mengubahkan sikap-sikap saya.
Hari ini saya cukup gembira, Pak Syar. Gembira? Gembira kenapa? Kerana apa lagi? Tengok tu. Begitulah hendaknya, Mak. Kita hidup hendaklah bersepahaman. Wah, nampaknya abang gembira Bang, dia tahu lagu tu tak, Bang? Marilah kita menyanyi bersama ya. Lagunya begini. Malaysia sudah merdeka, tanah Melayu